TVET ini. Bila kita bercakap mengenai kemahiran, tidak boleh lari daripada belia, dan belia ini pastinya kita akan bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan. Hari ini kita nak bercerita mengenai Hari Kesukarelawanan Belia Malaysia 2021 yang bakal disambut pada 5 Disember ini. Bersama dengan saya di studio Puan Azura binti Haji Sarbin, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Rakan Muda Jabatan Belia dan Sukan Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebelum kita masuk ke Hari Sukarelawan Belia Malaysia 2021 ini, kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya penglibatan KBS dan juga jabatan sewaktu kerajaan mendepani pandemik COVID-19 dalam sama-sama mengekang penularan COVID-19 ini. Okey, baiklah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak SPM telah menjemput saya, dan hari ini saya nak bercerita sikitlah tentang kesukarelawanan. Jadi sebelum tu, apa yang dimaksudkan dengan kesukarelawanan? Ia merupakan satu, secara umumnya adalah satu perkara ataupun satu yang penglibatan secara percuma tanpa apa-apa bayaran yang dikenakan, dan secara umum dia merupakan kita menyediakan perkhidmatan tanpa apa yang bantuan ataupun bayaran yang kita harapkan, di mana ia tidak melibatkan apa-apa keuntungan. Yang mana program itu adalah kita secara individu ataupun secara berpasukan kita melaksanakan program yang mana ia akan memberi keuntungan kepada semua pihak lah. Dan Kementerian Belia dan Sukan ni secara asasnya terlibat sama semasa pandemik hari itu dalam mesyuarat khas Jemaah Menteri untuk pelaksanaan vaksin, iaitu bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan, yang mana kerjasama inisiatif kerajaan untuk melibatkan belia-belia dengan program imunisasi tersebut. Dan KBS telah diberi satu tugas untuk membantu menyelaraskan MyVac, iaitu Malaysian Volunteer Support Volunteers ataupun MyVac, yang mana ini adalah satu inisiatif kerajaan dengan kerjasama dengan pihak lain seperti Persatuan Bulan Sabit Merah, Kementerian Pengajian Tinggi serta Pengangkat Malaysia lah dalam menyatukan volunteer ini untuk membantu frontliner di pusat pemberian vaksin lebih daripada bulan 4 sampai bulan 10 yang lepas lah, khususnya di 427 PPV di seluruh negara yang melibatkan 113 pejabat belia dan sukan di Malaysia. Seperti mana Puan katakan tadi, bila kita bercakap mengenai sukarela, bermaksud mereka ini tidak mengharapkan apa-apa balasan, terutamanya dari segi wang ringgit, tetapi ialah sebagai manusia, fitrah kita untuk rasa dihargai. Jadi bagaimana Jabatan Belia Sukan Negara ini menghargai sukarelawan ini? Okey, Jabatan Belia dan Sukan Negara ni menghargai mereka-mereka yang terlibat secara langsung ni dengan kita mengadakan sambutan seperti inilah. Dan sebab itu pada 5 hari bulan 12 ni, insya-Allah weekend ni, kita adakan sambutan di peringkat kebangsaan di Ipoh Perak, yang mana ia akan dirasmikan oleh yang berhormat Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Azumu. Jadi kat sini tujuannya lah untuk kita memberi, jika Hari Belia, kepada pengiktirafan kepada belia, kali ini kita meraihkan sukarelawan di seluruh negara, sama ada secara tak langsung di dalam negara dan juga di seluruh dunia lah, sempena Hari Kesukarelawanan Negara pada 5 hari bulan, yang mana ini telah dimaklumkan oleh PBB ataupun yang mana PBB telah mengatakan bahawa setiap 5 hari bulan pada setiap tahun merupakan Hari Sukarelawan di peringkat antarabangsa, dan kita meraihkan sama-sama sejak daripada 3 tahun ini sebenarnya. Kalau boleh Puan kongsikan apa di antara pengisian sempena dengan Hari Kesukarelawanan Malaysia ini? Okey, pengisian untuk Hari Sukarelawanan Malaysia ni, jika dia punya penglibatan tingkat kebangsaannya di Ipoh Perak, tapi di seluruh negara kita telah laksanakan program ini di semua peringkat dengan kita melaksanakan program ataupun aktiviti rakan muda day out sebelum tu. Ya, jadi pelaksanaan di peringkat pelancaran di Ipoh dan di seluruh negara memang ada satu aktiviti yang mana dalam penglibatan komuniti setempat.
khusus untuk kerja-kerja komuniti, masyarakatan. Dan sebelum itu, dalam ke arah untuk kita Hari Kesedawanan ini, kita adakan juga program pertandingan untuk mewar-warkan apakah sukarelawanan itu, iaitu seperti pertandingan esei, pertandingan fotografi, dan juga dalam masa yang sama kita ada video-video pendek untuk kita memeriahkan lagi lah Hari Kesedawanan ini. Kalau kita boleh lihat, ada banyak program yang dianjurkan oleh pihak jabatan khususnya untuk mengangkat dan juga meningkatkan lagi pelibatan belia untuk kesukarelawanan ini. Objektifnya sebenarnya bagaimana, Puan? Objektif utama kenapa kita melihat program ini perlu diberi pendedahan sebab kita nampak daripada segi negara kita sendiri, menurut Charities AIDS Foundation atau CAF World Giving Index pada tahun 2021, ada 114 negara yang telah dibuat kajian. Jadi di mana Malaysia ni secara umumnya tahap untuk kesukarelawanan ni masih lagi di peringkat sederhana lah. Ya. Jadi bila melihat kita masih rendah lagi daripada 114 tu, kita di tangga ke-29 dari 10 negara ASEAN yang ada, Indonesia di tangga pertama. Ada kesedaran tu. Dan kita lihat situ Myanmar di tangga ke-4, Thailand yang di atas kita berada di tangga 10 dan Vietnam di tangga yang ke-25. Jadi dalam masa yang sama, kajian daripada Institut Pendidikan Penggunaan Belia Malaysia mengenai outcome tentang indikator rakyat Malaysia, terutamanya belia-belia yang mana melibatkan diri dengan sekolah ini masih lagi sederhana dan skornya lebih kurang dalam 60.93, masih lagi sederhana. Dan dalam masa yang sama, daripada segi kajian untuk pelaksanaan tentang kesedaran tentang aktiviti tersebut, responden yang ditanya ada 81.6% pernah terlibat dan selebihnya iaitu 18.4% tidak pernah terlibat langsung. Jadi dalam masa yang sama juga, daripada segi penganjuran oleh pihak NGO pun masih tak memuaskan lah, walaupun belum rendah dalam lebih kurang 60%. Jadi atas dasar itulah Kementerian Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan melaksanakan program ini untuk meramaikan lagi. Dan dalam masa sama kita melihat bahawa dari hari ke hari, seperti mana yang sebelum ni program untuk PICK tadi, pendaftarannya hampir 300,000 walaupun 7 bulan je. Jadi kita nampak okey, orang dah mula sedar bahawa volunteer ni makin menjadi salah satu daripada cara untuk mereka menyumbangkan sesuatu kepada kerajaan khususnya. Macam tadi Puan katakan, sukarelawan ini yang banyak terlibat dalam pelibatan PPV. Sekarang ni PPV pun kebanyakan telah pun ditutup. Jadi apa aktiviti seterusnya oleh ahli sukarelawan ini? Ini tadi yang saya maksudkan, bahawa once bila kita nampak daripada segi jumlah mereka yang berminat untuk aktiviti volunteer ni masih ada, di sini yang kita meneruskan kesinambungan tersebut. Dan sebab itu kita tak nak bila mereka dah ada minat untuk program aktiviti untuk volunteer, kita tidak ada satu acara ataupun satu aktiviti yang berterusan. Jadi atas dasar itu kita harap kita merancang program-program yang berbentuk sambutan seperti ini untuk memastikan bahawa akan ada program-program yang boleh melibatkan mereka dan dalam masa sama mereka tahu bahawa mereka ni masih boleh menyumbangkan sesuatu untuk penglibatan diri dalam volunteer ni. Ada banyak program yang dianjurkan, khususnya diberikan perhatian kepada kesukarelawanan ini. Jadi kepada mereka yang berminat, bagaimana untuk menyertainya, Pak? Okey, kepada mereka yang berminat, sebenarnya sekarang ni dengan sosial media yang cukup meluas, sekarang hujung jari je. Tak perlu lagi nak bertanya. Isi borang. Tak ada isi borang nak tanya kat mana, apa yang kita kena go to portal KBS lah. Seperti biasa, portal KBS, www.kbs.gov.my dan terusnya kita juga ada media sosial Twitter, kita ada Facebook, kita ada Instagram. Jadi ini di semua Jabatan Belia dan Sukan negeri-negeri ada. Begitu juga di peringkat HQ di Putrajaya adalah. Jadi jangan malu-malu, jangan segan, dah tak ada masalah lah sebenarnya. Just touch on handphone, kita boleh tahu. InsyaAllah benda ni masih lagi diwar-warkan dan melibatkan, terbukalah sebenarnya. Selain daripada walaupun Hari Kesedawanan Belia, tapi kita sama-sama menyeru pada masyarakat khususnya untuk penglibatan ini. Sedikit harapan daripada pihak Jabatan Belia khususnya untuk Hari Kesukarelawanan Belia Malaysia 2021 ini, dan boleh wawarkan sekali lagi mengenai perasmian yang akan dijalankan pada 5 Disember 2021 ini.
Baiklah, harapan saya bagi pihak Jabatan Belia dan juga Kementerian Belia dan Sukan seperti biasalah, kami punya apa yang kami harap daripada segi kesedaran untuk masyarakat secara menyeluruh mengenai perkara-perkara yang berkaitan tentang bagaimana kita ingin menyumbangkan sesuatu kepada negara. Inilah masanya dan kita nak membentuk dan juga memastikan benda yang sebegini ini terus dianggap sebagai satu daripada cara untuk kita menyumbangkan sesuatu kepada kerajaan khususnya. Dan kalau kita tidak ada wang ringgit tapi dengan tenaga kita, dengan apa penglibatkan kita, setidak-tidaknya inilah salah satu daripada sumbangan kecil kita terhadap apa yang negara yang kita cintai. Dan dalam masa yang sama, ini untuk membentuk kepribadian individu tersebut. Ya, jadi diharap dengan program-program yang sebegini, kita akan membantu pihak-pihak yang berminat untuk melaksanakan program ataupun aktiviti kesukawanan ini dengan lebih banyak lagi. Bila dia ada networking, dia ada mereka-mereka yang bila dia jumpa satu, dia akan tahulah dengan siapa lagi yang memerlukan sumbangan atau memerlukan khidmat bakti mereka. Antara lainnya. Baik, teori Maslow jelas menunjukkan bahawa salah satu cara untuk memotivasikan manusia ialah dengan memberikan penghargaan. Jadi diharapkan dengan sambutan Hari Kesukarelawanan Belia Malaysia 2021 ini boleh menyuntik lagi rasa semangat kepada belia-belia di luar sana untuk sama-sama menyertai program yang dianjurkan oleh pihak jabatan. Sekali lagi terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Azura binti Haji Sarbin, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Rakan Muda Jabatan Belia dan Sukan Negara. Terima kasih Puan. Sama-sama. Baik, kita